Ni sampai isyak je boleh. Sampai isyak je boleh. Nak pergi ke dataran. Boleh sampai waktu isyak je boleh. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Oh nak pergi lah. Ha? Yalah, kita nak tengok benda kan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal musaddiqil malaikatal muqarrabin. Allahumma 'awwidna bil 'ilmi wa zayyina bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'u intifa' wal ifada wal istifada wal hasu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatur rasul wa dalala ila al khair. Thumma nafil jasla mislama nawahu ahluna wa abna sun wal asiyama abna sun min sadatina abi alawi anna Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalina fi amali wa maqasidina wa ala hadhihi niyah wa kulli niyati salihah wa summu bin niyati anna Allah yahfu alaina wa auladna futuha arafin wa faqirafin wa ja'alana min a'mali salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fni wal walidayya. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah syukur kita yang mana kita dapat mengerjakan sembahyang maghrib berjemaah, dan insya-Allah marilah kita berniat pula lepas ini mengerjakan sembahyang isyak dengan dalam keadaan berjemaah, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat keberkatan atas apa yang kita niatkan. Amin rabbal alamin. Dan mari itu kita hadiahkan sekali lagi Fatihah atau kita doa supaya sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Palestin, supaya Allah Taala memelihara mereka. Yang ini selama kita semua adalah saudara kita yang seagama dengan kita. Kita doakan dengan keberkatan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fli wal walidayya. Amin. Waqala fil hadis, mengatakan dalam satu hadis mengatakan man tawadda fa ahsana wudu'uhi funnu ba'dal firati minna min ba'dal wudu' wa da'u li basmut. Maka barang siapa yang mengerjakan mengambil wuduk, yang mengambil wuduk yang sempurna selepas habis sempurna wuduk, maka dia mengangkat tangan berdoa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ia mendoa Allahumma ja'alni minat tawabin waj'al minal mutatahhirin waj'al min ibadikal salihin waj'al min ibadikal muqsitin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Selepas itu ia membaca langsung, dia membaca surah Inna Anzalna sebanyak 3 kali. Maka dalam hadis itu menceritakan barang siapa yang melakukan perkara itu, maka Allah Taala akan gugurkan segala dosanya. Dan Allah Ta'ala akan jadikan setiap titisan air wuduk yang ada pada tubuh badan tu yang jatuh itu dijadikan satu malaikat. Dan malaikat itu akan mendoakan untuk dia. Ini dalam hadis menceritakan. Yang maksudnya secara tak langsung
apabila kita melakukan mengambil wuduk, tapi yang dimasukkan dia duduk yang sempurna. Mana wuduk yang sempurna itu bagaimana? Kita mendahulu dengan sunnah-sunnah wuduk dahulu. Seperti Imam kata, kita membasuh pergelangan tangan kita bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita bersiwak membaca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita memasuk air ke berkumur-kumur 3 kali. Lepas tu masuk air ke dalam hidung. Dan habis apabila kita membaca niat sunat wuduk, barulah kita niat wuduk yang wajib lah. Nawaitu fardul wuduk lillahi ta'ala. Masa itu dia katakan semua dengan wuduk. Dan maksudnya tidaklah kita membazirkan air ketika kita berwuduk. Maksudnya bukanlah kita buka air itu sampai itu. Maksudnya kita sejimat-jimat air yang boleh. Maksudnya kita menjimatkan air daripada seangkang kita. Lepas itu membasuh atas wajah kita dan membacakanlah doa-doa yang diwaridkan. Ataupun mungkin kita boleh ambil doa-doa yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Imam karangan Imam Ghazali menceritakan bagaimana nak menjalankan kesempurnaan wudu. Itu dalam kitab itu kita boleh ambil sebagai satu untuk satu pedoman atau apa kan. Selepas pada itu sempurna pada kita berwuduk tadi tu, dan hendaklah kita dalam keadaan wuduk tadi menghadap ke arah kiblat. Maksudnya selepas pada itu maka angkatlah tangan kamu tinggi dan mendongak ke langit, mendongak ke atas. Maksudnya mendongak menghadapkan wajahmu ke atas sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'al min ibadika salihin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selepas itu membacalah kamu akan surah Inna Anzalna sampai akhir sebanyak 3 kali dia katakan. Maka dia katakan barang siapa yang melakukan itu, maka titisan air wuduk yang ada pada muka dia maka jatuh tu, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia sebagai satu malaikat, dan malaikat itu mengampun memohon. Yang ni tujuannya yang ni memohon ampun. Maka dalam mana kitab ni? Dalam kitab Siratus Salikin dalam jilid yang kedua, tak ada salah saya. Jadi kalau itu kita ada kitab Siratus Salikin, maka cuba cari antara jilid yang pertama ataupun jilid kedua, maka menceritakan dalam kelebihan orang yang berwudu apabila melakukan perkara-perkara yang itu. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang maksud dengan katakan, apa yang bila kita nak sampaikan teman-teman, setidak-tidaknya bila kita melaksanakan perkara itu, maksudnya kita menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri. Itu yang kita kan, yang kita nak fokuskan pada diri kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Ini dia katakan. Dan apa lagi dia kata, dan berkata seorang salih daripada bumi Hadramut mengatakan, iaitu Habib Salih bin Habib Hasan bin Salih Al-Bahar Al-Jufri mengatakan, ditanya oleh seorang murid kepada dia, wahai Syekh, bagaimanakah kita nak tahu amal-amal baik kita yang kita laku kepada orang Allah Ta'ala terima ataupun tidak? Dia tanya, maksudnya bagaimana kita nak tahu kita melakukan kebaikan kita pada orang, bagaimana kita nak tahu apakah kebaikan kita itu benar-benar Allah Ta'ala terima ataupun tidak, dia kata. Maka dijawab oleh Syekh itu, dia katakan, tanda amalan kamu yang Allah Ta'ala terima itu, yang kamu buatkan kepada sesiapa saja, ataupun kamu buat kepada tempat yang orang pun tak nampak apa, kamu buat kebaikan, bagi sedekah ke masjid ke apa kan, atau buat kebaikan pada orang, nak tanda amalan itu diterima atau diterima, Allah Ta'ala akan lupakan pekerjaan baik yang kamu lakukan. Itu tanda dia katakan. Sekiranya kalau kamu ingat balik, maka dia katakan belum lagi diangkat amalan baik kamu. Tapi mudah-mudahan dia kata, dan bila kan itu dia ada tanda dia, tandanya Allah Ta'ala akan hilangkan ingatan kamu. Kamu pernah buat kebaikan ini berapa tahun dulu kan, kamu tak ingat, atau berbahaya. Tapi kalau kamu ingat, lalu saja, aku pernah tolong rumah ni. Ini maksudnya. Maka belum tentu lagi. Tetapi kalau kamu bercakap dalam hati, masih lagi terselamat. Tetapi kalau kamu bercerita, maka cerita tadi tu habis. Hilang kat gitu amalan kamu tadi tu. Hilang habis. Yang 10 tahun yang kamu buat laku tadi kan, habis. Tapi kalau kamu di dalam hati saja kamu kata, rumah ni aku pernah dulu kan. Ya Allah kan, aku berilah keganjaran apa yang aku buat kebaikan. Itu tak apa lagi. Masih lagi terpelihara lagi. Tapi kalau kamu cerita ke orang,
Sambil dalam kereta, rumah ni lah dulu aku buat ni dulu. Di keluarga susah dulu ni. Anak dia aku yang belajar sekarang. Alhamdulillah anak dia gini. Mana kita ungkit, kita nak bantu anak dia begitu. Ini dia katakan, nak tahu tanda kamu punya amalan kamu itu diterima atau tidak, maka Allah Ta'ala akan hilangkan apa benda kebaikan yang pernah kamu lakukan ketika kamu lakukan. Tapi kalau kamu cerita balik, ingat benda tadi kan, maka tidak ada lagi dia kata. Jadi kita mengharapkan apabila kita melakukan kebaikan, ya Allah kau jadikanlah aku amalanku benar-benar ikhlas, maka hilangkan, menjauhkan aku daripada mengingatkan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan ke atas siapa. Kita minta apabila kita melakukan kebaikan tadi kan, kita dalam hati kita, ya Allah kau jauhkan aku daripada mengingatkan balik, mengungkitkan kebaikan-kebaikan yang telah aku lakukan. Ini maksudnya kita mintakan supaya Allah Ta'ala jauhkan daripada kita menyebut-nyebut balik kebaikan yang kita lakukan tadi itu. Ini dia katakan. Mudah-mudahan kita dapat terpelihara. Ataupun kita minta apa lagi tadi kan. Di antara kan. Dan insyaAllah kita ambil dalam kita bab fiqh sebab kita kali usik kepada kali ini kan. Dalam bab membicarakan sujud tilawah. Dia katakan. Apakah itu sujud tilawah? Sujud tilawah ialah sujud kerana membaca satu atau mendengar orang membaca ayat sajadah, ayat yang menganjurkan atas kita melakukan sujud. Maka hukum melakukannya adalah sunnah. Kita melakukan sujud itu apabila kita membaca ayat Al-Quran, paling senang kita sebutkan, selalunya kita pada pagi Jumaat subuh. Kita melihat imam akan membaca surah sajadah sampai pada part tadi tu, maka imam langsung turun Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan takbir. Maksudnya bila sebut ayat kan sajadah Allahu Akbar, tak ada langsung tanpa mengangkat tangan, langsung menyebut Allah Akbar, langsung dia sujud kat situ. Ini kan. Dan bangkit pun tidak ada tumaknah, langsung bangkit segera berdiri. Ini maka syarat sujud dia katakan. Ya, apabila menjumpa ayat-ayat, maka dalam Al-Quran dikatakan ada lebih kurang 14 tempat ayat-ayat yang dianjurkan atas kita kena sujud. Yang paling popular, yang biasa kita dengar, yakni surah Al-A'la, surah dalam surah Al-Lazim kan, wasbut tarib mungkin itu satu lagi, dan penghujung ayat kan, penghujung surah itu, ataupun dalam surah Sajadah, dan ada surah-surah lain mungkin kita boleh semaklah dia katakan. Dia katakan ni yang disujud tilawah ialah sujud kerana membaca ataupun mendengar orang membaca ayat sajadah. Hukum melakukannya adalah sunat. Maka hadis tentang dalil melakukan sujud tilawah, innahu sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Quran fayaqra'u surah fihi sajadah fayasjud wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi. Hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim dan daripada Abdullah bin Amr, dari Amru dia katakan. Apa maknanya? Nabi SAW membaca Al-Quran, kemudian membaca surah yang tercantum dalam itu surah sajadah, yang ini menganjurkan, bukan surah sajadah, yang ini mencantum, yang ini menganjurkan, yang ini sujud. Maka beliau sujud dan kami pun sujud bersamanya Rasulullah, sampai tidak ada lagi sebahagian daripada kami mendapat tempat untuk, maksudnya sahabat melihat Rasulullah sujud, maka kami yang mendengar melihat ayat Rasulullah makan, kami pun melakukan yakni sujud apa kepada yang Rasulullah sujudkan tadi itu. Ini dia katakan. Maka sujud yang dilakukan ini dalam hadis ini ialah sujud di luar semayang. Yang ni ketika itu Rasulullah membaca Al-Quran di luar semayang, bukan di dalam semayang. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran di luar semayang, mungkin tu, maka dia melihat sahabat mendengar. Dan ketika sampai pada ayat yang berkenaan tadi itu, maka Rasulullah pun menghadap arah kiblat, langsung dia bertakbir, langsung dia sujud. Ini maksudnya. Maka sahabat melihat, maka dia pun mengikut apa yang disilakan. Sampai dia katakan, kami tidak ada tengok, tidak ada tempat kami untuk bersujud. Maksudnya, mereka pun semua saling bersujud mengikut Rasulullah SAW. Maka apa yang kita mengatakan? Maka sunat bagi melakukan sujud tilawah ini apabila membaca ayat-ayat sujud tilawah yang ayatnya lebih kurang dia kata ada 14 tempat dalam Al-Quran. Maka di dalam ataupun sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Ketika kita baca Al-Quran sendiri ataupun kita sampai itu, ketika kita hal keadaan kita membaca itu kemungkinan tidak menghadap kiblat.
Tetapi bila sampai kepada ayat tu, hendaklah kita mengarahkan kita dalam keadaan, dan hendaklah kita dalam keadaan berwudu. Dan maksudnya kita langsung mengucap Allahu Akbar dan niat untuk sujud tilawah tadi itu. Maka bersujudlah kita atasnya. Lepas tu bangkitkan, maka memberi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum saja itu dia kata. Dan sambung balik atas bacaan yang kita baca tadi itu. Sekiranya di luar sembahyang. Maka. Tetapi kalau di dalam sembahyang, apabila imam melakukan, maka makmum wajib mengikut atas imam tadi melakukan sujud tilawah tadi kan, di dalam tadi itu dikatakan. Dikatakan. Maka kalau dalam solat apabila selesai membaca ayat sujud tilawah, maka takbirlah tanpa mengangkat tangan. Apa dia katakan ni? Apabila kita dalam sembahyang, apabila kita bertemu dalam surah tu, dalam kita membaca, sama ada kita membaca duduk diletak di hadapan kita ataupun dengan kita sudah menghafaz akan ayat Al-Quran yang kita baca tadi itu. Apabila sampai kepada ayat itu, naklah kita bertakbir tanpa kita mengangkat tangan. Maksudnya tidak kita, tetapi seandainya kalau orang tu terangkat tangan, apa hukum dia? Maka hukumnya sembahyang tadi sah juga. Tetapi makruh saja perbuatan tadi itu. Ini maksudnya tadi. Kalau dia kata, kalau dalam solat dia katakan apabila selesai membaca ayat sujud tilawah, maka takbirlah tanpa mengangkat tangan, maka tidak wajib niat untuk tidak wajib niat nak lakukan sujud tilawah dan sujud hanya sekali sambil membaca akan doanya. Kalau kita tidak hafal akan doanya, dengan seperti kita baca bagaimana tasbih ketika dalam keadaan sujud tadi. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Maksudnya subhan rabbiyal a'la ya. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kalau kita tidak tahu doa yang kita baca untuk sujud tilawah tadi, maka boleh kita membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau kita tahu sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syawwa, macam bagaimana doa yang kita sudah hafaz tadi. Kalau kita rasa betul, kita boleh tulis di hadapan kita sambil kita nak suruh, kita boleh baca tadi. Tetapi sebelum kita nak apa tu, tapi kalau kita sujud tak apa nak baca. Maksudnya kan? Tapi maksudnya itu maksudnya dia kata. Tapi kalau nak tu, boleh sebelum itu kita boleh latihkan diri kita menghafalkan surah. Seandainya kalau kita tidak menghafal surah tadi kan, mana kita boleh membaca sujud tasbih sebagaimana kita tasbih di dalam sujud ketika dalam sembahyang tadi itu dikatakan. Tetapi sekarang kalau nak, maka bacaannya Allahumma laka sajatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa qudir fa'ahsanu khaliqin. Ini dia katakan yang diwalikan, maka bacaan yang kita baca ketika dalam keadaan sujud tilawah tadi itu dikatakan. Hadis ini dibawa oleh Al-Imam Muslim. Dikatakan. Dan apa lagi dia kata? Kalau tidak dapat baca doa tadi, maka bacalah tasbih yang biasa dibaca ketika sujud. Ataupun kita tidak tahu juga, kita boleh diam. Maksudnya ada tumakninah. Kita sujud juga tanpa membaca apa-apa. Hanya diam kita ketika itu. Maka sebab itu bangkit, kita memberi salam ke kanan. Dan ketika kalau kita keluar semayang lah. Kalau dalam semayang, kita pun langsung bangkit. Yang meneruskan, menyambung balik bacaan yang kita baca tadi itu. Ini maksud sekiranya ketika kalau di dalam sembahyang. Tapi kalau di luar sembahyang, hanya bila sampai kita pun kena takbir Allahu Akbar, baru kita sujud. Ini maksudnya tadi itu. Ketika dan selepas bangkit, kita memberi salam ke kanan dan salam ke kiri ketika di luar sembahyang. Tapi kalau dalam sembahyang tidak boleh. Maksudnya tidak boleh. Hanya boleh melafaz takbir tanpa mengangkat tangan dan langsung sujud. Sujud itu sebab itu bangkit tanpa tidak ada duduk di antara dua sujud. Maksudnya tidak ada duduk di antara dua sujud ketika itu. Tulangan. Kalau tidak dapat baca doa tadi, maka bacalah tasbih yang biasa dibaca ketika sujud ataupun diam saja katanya. Dan bila bangkit daripada sujud, bertakbirlah tapi jangan mengangkat tangan. Maksudnya bangkit pada itu Allahu Akbar, langsung tangan kita qiyam. Maksudnya duduk dalam keadaan kita tadi gitu. Maka tidak sunat duduk istirahat,
yakni teruslah berdiri dan sambung pada solat itu, pada bacaan yang kita tinggal, yakni sambung balik pada semayang kita tadi itu. Ni maksudnya tadi kan. Dia katakan. Seandainya kalau sujud itu duduk di akhir surah, begitu jugalah sama juga. Bila waktu tarib, kita kena sujud sambil kita bangkit pula. Lepas tu Allah Akbar baru kita rukuk. Maksudnya tadi itu. Boleh faham Maksudnya umpama dalam surah Al-A'la, surah tu di akhir surah waktu tarib baru dipintahkan sujud. Kita boleh tak sujud? Boleh juga kalau kita nak sujud. Langsung sujud, bangkit pada sujud. Lepas tu baru kita sempurnakan rukuk pula tadi tu. Maksudnya begitu. Tak sujud tilawah dalam solat berjemaah. Tak apa dia katakan. Pada solat jemaah, bila imam melakukan sujud tilawah, wajib bagi makmum mengikut akannya walaupun belum habis akan Fatihahnya. Dia datang-datang, imam dah dekat nak sujud, dah masuk ayat tadi kan. Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Belum sempurna Fatihah dia, imam langsung sujud. Maka nak ia tinggalkan Fatihah dia, langsung ia duduk sujud bersama imam. Bangkit pada tu, hendaklah ia mengulangi balik Fatihah dia. Maksudnya dia kata. Dia kata, kita ulang balik. Pada solat jemaah, bila imam melakukan sujud tilawah, wajib bagi makmum mengikutinya walaupun belum habis Fatihahnya. Sekalipun ia tidak dengar. Jika tidak, batallah solatnya. Maksudnya. Maka kalau dia tidak ikut imam, maksudnya, maka batallah solatnya, dia kata kat sini. Tetapi jika makmum terlambat ataupun imam terlalu cepat ketika sujud, maka dia bolehlah duduk menunggu dalam keadaan berdiri. Sampai-sampai dia pun Allahu Akbar, imam dah sujud. Dia pun nak sujud, tiba-tiba imam dah bangkit. Maka tak perlulah dia sujud. Hanya dia berdiri menunggu akan imam tadi itu. Ni maksudnya tadi itu. Kalau dia duduk sujud, maka batal juga semayang dia tadi itu. Ni sekiranya dia berjemaah dengan imam tadi kan, bermakmum. Dengan itu tadi itu. Dia katakan. Kita ulang balik. Tetapi jika makmum itu terlambat ataupun imam itu terlalu cepat ketika sujud. Dia kata ada dua situasi. Pertama, imam itu dia terlambat nak sujud. Imam dah bangkit. Ataupun imam terlalu cepat. Sujud dia sekali dia umum baca Subhana bil A'la, dia pun langsung bangkit, imam bangkit. Umpama imam tak baca surah sujud ayat sujud ayat kan, tasbih yang sepatutnya. Hanya dia baca Subhana bil A'la ataupun dia diam, ada tumakninah saja, imam diam. Langsung dia bangkit. Maka makmum tadi dah nak turun tadi dah, yang belakang tadi. Maka tidak perlu dia turun, hanya dia berdiri menunggu akan imam saja di bahagian tinggi tadi kan. Ni maksudnya itu tadi kan. Tetapi jika makmum terlambat atau pulang balik, yakni ketika makmum turun hendak melakukan sujud, imam pun bangkit dari sujud, maka makmum tidak boleh sujud tetapi berdiri semula. Jika ia teruskan sujudnya, maka batallah solatnya. Solatnya makmum yang melakukan perkara tadi itu. Dia duduk juga nak sujud, maka batallah kata-kata. Dan jika ia teruskan sujudnya, maka batallah. Dan jika ia seorang yang faham akan alim, sekiranya jika ia orang yang faham ataupun alim, maka dua situasinya kan. Dalam hal seperti ini, yakni tidaklah sujud tilawah bila imam melakukannya. Solat makmum tidak batal kerana bukan ditinggalkan sujud itu dengan sengajanya. Jadi maksudnya makmum tidak sengaja meninggalkan, yakni sujud tilawah bersama dengan imam. Kerana imam sudah bangkit dengan segera tadi, maka tidak sempat ia melakukan tadi itu. Yakni tidak sujud tilawah bila imam melakukannya. Solat makmum tidak batal kerana apa? Kerana bukan ditinggalkan sujud tilawah itu dengan sengaja. Maka jawapannya bukan sengaja si makmum nak meninggalkan sujud tilawah. Kerana kecepatan imam tadi bangkit daripada sujud dari tilawah tadi atasnya kan. Apalagi dikatakan apabila imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak boleh melakukannya. Sekiranya ataupun sampai pada ayat tu imam meninggalkan, maka tidak melakukan sujud, maka janganlah makmum yakni melakukan sujud tilawah tadi tu.
Kalau dia lakukan, maka batallah solat atas makmum tadi itu. Apabila imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak boleh melakukannya. Jika ia sujud, ia itu siapa? Kembali pada makmum tadi melakukan sujud. Batallah solatnya makmum yang nak melakukan sujud tilawah tu. Sekiranya imam tak laku, dia melakukan, maka batallah solatnya tadi tu. Dan sunat bagi imam jangan melakukan sujud tilawah tu bila ada terlalu para jemaah. Ini pula dia kata ke mana? Maksudnya imam kena melihat di belakang ni tadi tu. Makmum di belakang. Ada mereka yang tahu, ada mereka yang tak tahu. Ni ataupun imam kena bagi tahu. Kita akan baca surah ni, dalam surah ni ada sujud sejadah. Maka apabila saya sujud, maka makmum nak kali sekali memberi faham tak apa. Tetapi langsung dia baca ayat tadi tu, tiba-tiba dia sujud. Tetapi kalau benda waktu kalau ketika tu pada subuh Jumaat, maka kebiasaan mereka jemaah sudah tahu. Jadi tidak menjadi masalah pada makmum. Tetapi pada lain-lain hari, masa sembahyang yang lain, dia melakukan perkara itu. Itu maksudnya. Janganlah imam melakukan ketika dan sekiranya melakukan, dia tahu bakal dia akan baca surah ni. Ketika itu, dia nak memberi faham kepada makmum. Ketika ini, maksudnya, si imam, dia membaca Al-Quran dalam sembahyang. Dua lay. Masuk pada yang dua lay ni, dalam ni dia tengok, dalam ni ada sujud sejadah. Maksudnya. Maka ketika itu, dia kena beri faham kepada makmum. Maka dalam ayat surah ni, ada bahagian yang kita kena sujud tilawah, maka saya akan melakukan itu. Dia bagi faham dahulu kepada makmum. Ini maksudnya tadi. Apabila imam apabila tidak melakukan, mana tadi? Bila boleh melakukan sujud tilawah lebih dari tadi apabila imam tidak melakukan apabila imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak boleh melakukannya. Jika ia sujud, maka batal semua. Dan sunat bagi imam, ni dia. Sunat bagi imam jangan melakukan sujud tilawah apabila ia terlalu ramai para jemaah. Ni maksudnya. Bila terlalu kalau jemaah yang biasa tu mungkin tidak menjadi masalah, sudah faham. Tapi kalau terlalu ramai, ini maksudnya. Sebahagian mereka tak tahu. Kenapa? Saya pun ada pengalaman. Ada mereka yang tidak tahu. Kita pula laku buat sembahyang sujud. Selepas pada itu, imam melakukan tadi tu? Sujud apa? Maksudnya. Jadi kita nak, daripada sini dia, kita secara tak langsung, imam melakukan kesalahan pada makmum. Sepatutnya tadi tu. Bukan dia tadi. Kenapa? Imam tidak bagi maklumkan pada dia. Ni maksudnya. Jangan kita tak erti lagi dia ni rupanya. Jadi kita salahkan dia. Sebenarnya kita pun salah juga. Kita tidak memberi faham pada dia. Ni maksudnya. Itu maksudnya. Maka sunat bagi imam jangan melakukan sujud tilawah bila ada terlalu ramai, yakni para jemaah tadi itu dia katakan. Dia katakan. Boleh lakukan sujud tilawah lebih daripada sekali. Ayat ni kan sujud, betul kan jumpa lagi, ada lagi sujud lagi. Ni maksudnya dalam tertuliskan. Boleh melakukan sujud tilawah lebih daripada sekali jika membaca ayat sedah lebih daripada sekali. Sekalipun dalam satu rakaat. Satu rakaat tadi jumpa, lepas ni kan jumpa satu rakaat sujud, lepas tu bangkit jumpa lagi satu lagi. Maka boleh dia melakukan 2 kali sujud tilawah tadi tu. Ni boleh melakukan 2 kali sujud. Itu dia katakan. Dan cara melakukan sujud tilawah di luar solat. Ini pula di luar solat. Maka dalam solat tadi dah habis dah dia katakan. Dan cara melakukan sujud tilawah di luar solat adalah seperti berikut. Apabila selesai membaca ayat sujud tilawah, maka duduklah ia menghadap kiblat ketika baca Al-Quran. Tapi dalam keadaan itu kita tak dalam Quran. Kita dalam baca kumpulan, berhalaqah, berkeliling bulatan. Sampai kita baca, jadi dalam tu ada sujud tilawah. Masing-masing dengar tadi tu. Yang mendengar dan membaca. Masing-masing menghadap ke arah kiblat
maka takbir, maka duduklah sujud dia tadi itu. Makanya. Mungkin kalau kita berlakunya dalam bulan tarawih. Kan kita baca berkumpulan kan. Bila kumpulan jumpa pada ayat tu, kita baca dalam bulatan. Sampai baca tadi jumpa ayat tadi tu, apa kita kena buat? Kita pun langsung sama-samalah kita ajak Allahumma salli ala, yang ni bersujud tilawah tadi. Dengan cara yang ni masing-masing menghadap arah wajah mereka, tubuh badannya dalam menghadap ke arah kiblat sambil mengatakan dan kita ada niat untuk sujud dalam tilawah tadi. Allahu akbar, langsung kita sujud. Bangkit bersujud, langsung mengucapkan salam dan mengucapkan salam kanan dan salam kiri. Ini maksudnya. Dia katakan. Cara melakukan sujud tilawah di luar solat adalah seperti apabila selesai membaca ayat. Maksudnya, hendaklah selesai betul ayat yang kita baca itu. Sampai pada ayat itu, maksudnya bukan sebelum ayat tu. Ayat itu dah baca, barulah kita kena sujud. Maka tidak boleh kita sujud sebelum sampai kepada ayat itu. Maksudnya, kalau sebelum pada ayat tu, maka tidak sah, sujud kita tidak sah maksudnya. Naklah kan sampai pada ayat itu, barulah kita boleh sujud tadi kan. Apabila selesai membaca ayat itu, maka duduklah menghadap kiblat dan bacalah dan kita niat nawaitu sadat tilawah, maka aku berniat untuk melakukan sujud tilawah. Ketika baca ayat tu kita dalam hati aku niat untuk melakukan sujud tilawah dalam maksudnya. Dan kita pun bertakbir Allahu akbar sambil kita mengangkat tangan dan sujud sekali. Ketika dalam sujud bacalah doanya kalau boleh, kalau tidak pun kita baca doa dalam sujud tak apa, ataupun kita duduk diam sahaja pun dah memadai juga. Maksud ada tamaknah gitu. Ataupun tasbih yang biasa kita baca dalam sembahyang, ataupun kita diam saja. Dan ketika kita bangkit daripada sujud, maka bertakbirlah Allah akbar. Sampai gitu Allahu akbar juga dalam keadaan duduk kan. Kita beri salam dan kita beri salam kepada kiri tadi itu dia katakan. Maka tidak wajib duduk sesudah sujud, hanya sunat sahaja dia katakan. Tidak wajib duduk sesudah sujud. Hanya tidak wajib duduk sesudah sujud. Maka ketika tidak, maka boleh kita sambung balik bacaan tadi kan. Hanya sunat saja. Kalau tidak mau sujud kerana ada hadas atau misalnya kita tak mau sujud, maka bolehlah kita gantikan dengan membaca tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 4 kali. Kita dah baca, kita pun nak apa? Mungkin kita dalam kereta umpamanya. Tempat sujud tak ada. Maksudnya dalam kereta. Tapi kita ada wuduk, kita baca tadi kan. Tapi kita tak boleh nak sujud, umpamanya kan, nak menghadap kiblat, maka kita ganti dengan membaca tasbih. Apa dia tasbih dia? Membacalah kita tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar sebanyak 4 kali. Ini maksudnya tadi kan. Dan boleh ditambah pada tasbih yang terakhir tadi kan, wala haula wala quwata illa billahil azim yang terakhir. Ataupun setiap kali takbir, tapi dia katakan yang ghalibnya ditambah pada yang tasbih yang keempat, pada tasbihnya yang keempat, maka ditambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim dia kata. Dan mengikut mazhab Hanafi, maka sunat berdiri sebelum sujud tilawah. Tapi kalau pada mazhab Hanafi pula, mereka apabila membaca ayat Al-Quran sama tu dan baca Al-Quran, bila sampai pada ayat sujud tilawah tu, mereka wajib kena berdiri. Wajib berdiri, Allahu akbar, barulah dia duduk melakukan sujud tadi itu. Dalam mazhab Hanafi tadi itu. Tapi kita tidak dalam mazhab Syafi'i, cukup dengan dalam keadaan kita duduk pun Allahu akbar kan memadai dia katakan. Dan diisyaratkan sujud serta tilawah sesudah mendengar atau membaca seluruhan ayatnya. Kita ulang balik. Bagi mereka yang mendengar, maka dia. Dan orang yang membaca, selesai membaca ayat tadi itu, barulah dibolehkan atasnya melakukan sujud dia. Kerana kalau sujud sebelum selesai mendengar ataupun membaca keseluruhan ayatnya, sekalipun satu huruf, maka tidak sah sujudnya kerana belum masuk waktunya nak sujud. Hilang satu huruf, masih daripada huruf nun. Huruf nun pada ujung alat sejadah tadi kan, kita tak habis, langsung kita sujud. Mulalah pergerakan sujud kita, maka tidak sah.
Maksudnya kan, nak kan habis dalam ketika membaca ayat keseluruhan tadi itu, barulah kita waktunya bermula untuk sujud tadi itu dikatakan. Dikatakan. Dan berikut adalah hadis yang mengkhabarkan kelebihan sujud tilawah. Idza qara ibnu Adam sajadah i'tazal syaitan yabki wa yaqulu ya wailahu umira hadzal bisujud fasajada falahul jannata wa umitu ana bisujud fa asaitu falyannar. Katanya maka ini dengan sebab ini kita dianjurkan sujud kerana hadis ini. Apabila anak Adam membaca surah sajadah, ayat-ayat yang ada dianjurkan untuk sujud katakan. Lalu anak Adam itu yakni kita lah yang melakukan sujud. Maka syaitan pun menjauhkan dirinya pada orang yang melakukan perbuatan itu dan menangis sampai ia berkata, celakalah aku, kata syaitan tu. Dia kata, kenapa? Hamba ini, maka orang ini yang membaca itu apabila mendengar ayat itu dia pun langsung sujud. Aku Allah Taala perintahkan sujud, aku tidak melakukan. Maka itulah kan, makanya celakanya atas iblis tadi kan, menangis apa melihat orang yang melakukan sujud tilawah ketika membaca, ketika dalam semayang ataupun luar semayang ketika membaca tadi itu. Maka baginya syurga orang yang melakukan perbuatan sujud tadi. Tetapi aku, kata syaitan, diperintahkan sujud, maka aku enggan melakukannya. Maka bagi aku api nerakalah yang menjadi sebab aku dimasukkan itu. Ini sebabnya dia katakan itu. Sujud tilawah boleh batalkan semayang. Ini pula dia katakan. Maksudnya sujud kita baca dalam semayang, tetapi boleh menjadi sebabkan semayang kita menjadi batal. Maksudnya bagaimana? Sengaja kita pilih surah yang ada sujud tilawah kat situ. Tujuan kita nak melakukan sujud. Itu yang tak boleh tadi itu. Melainkan kalau kita baca terjumpa itu lain. Tapi kalau sengaja kita, hari ni aku nak baca isyak kerang, aku nak baca surah ni yang ada sujud tilawah. Tujuan aku nak sujud. Itu yang tak boleh tadi itu. Maka batal semayang dia. Batal, tidak boleh dia melakukan itu tadi itu. Sengaja dia katakan. Dia katakan. Sujud tilawah boleh batalkan semayang. Membaca ayat sujud tilawah di luar solat dengan kasat semata-mata hendak. Pertama dia katakan membaca ayat sujud tilawah di luar semayang, tapi bukan dalam semayang, di luar solat. Dengan kasat, apa kasat? Tujuan dia nak baca ayat tadi tu untuk nak melakukan sujud. Ini maksudnya kan. Hendak disujud adalah makruh. Perbuatan itu tidak dilakukan, makruh. Sengaja-sengaja dia baca ayat ni untuk apa? Untuk nak sujud. Maka perbuatan itu adalah makruh, dia katakan. Dan jika dilakukannya dalam waktu haram, waktu-waktu yang haram ada 5. Lepas sembahyang subuh haram, lepas zuhur, zuhur pula, ketika matahari tegak haram, ketika lepas asar haram, dan apa lagi, ketika sebelum nak masuk maghrib pun haram. Ini maksudnya. Dan ketika matahari tegak, ketika matahari tegak, ketika waktu syuruk, waktu nak syuruk kan matahari mula nak keluar, itu pun haram. Jadi ada 5 waktu yang diharam atas kita melakukan. Itu sebab kita jangan melakukan di khalayak ramai perbuatan-perbuatan itu. Maksudnya ketika kita masuk tadi tu, kita melakukan perkara itu, waktu yang dah ditegah kan, kita melakukan sembahyang. Maksudnya sebab kita takutkan orang yang tidak biasa mengambil contoh pada kita, melakukan perbuatan yang tidak bagus tadi itu. Ini maksudnya. Contohnya kita lihat, kita boleh mengerjakan semayang subuh qada, semayang sunat kubur, sunat qabliyah subuh. Kita sentiasa apabila masuk je semayang subuh, kita semayang sunat qabliyah, sunat dulu kan. Tapi apabila kita datang kali itu, imam sudah melakukan semayang subuh fardu, kita tak berkesempatan nak mengerjakan semayang qabliyah tadi itu. Boleh tak kita qada semayang qabliyah itu, sunat qabliyah itu selepas subuh? Boleh jawabnya. Boleh. Tetapi bila? Janganlah kita ambil waktu selepas subuh tadi itu. Tunggulah waktu yang dibolehkan. Waktu selepas masuk syuruk, ketika dalam waktu duha, itu bolehlah kita
ganti balik sunat qada sunat qabliyah tadi tu. Ataupun tapi kalau yang sembahyang qabliyah maghrib tak apa, tak jadi masalah. Maksudnya. Ini yang kita sebutkan tadi tu kan. Boleh tak? Kadang-kadang ada kita tengok kan, orang dah terbiasa lepas sembahyang dengan imam, dia sembahyang lagi kat situ. Dan kita takut pemahaman orang makna ada lagi sembahyang sunat ba'diyah lepas subuh. Padahal tak ada. Dia melakukan sembahyang sunat qada sebenarnya tadi tu. Tapi pelakuan dari diriku di khalayak umum, yang mereka faham tidak tahu lagi perkara-perkara tadi itu. Jadi mengambil contoh pada dia, jadi dia pun lakukanlah sembahyang sunat tadi itu. Rupanya bila tengok apa dia? Aku sembahyang sunat ba'diyah subuh. Rupanya tidak ada sembahyang ba'diyah subuh. Dia melakukannya. Padahal orang tadi melakukan sembahyang qada qabliyah subuh kerana dia terluput. Tetapi dia melakukan di khalayak ramai, maka perbuatan menjadi contoh. Itu maksudnya jangan ia melakukan supaya menjadi fitnah. Asal muka dah tua-tua pun masih lagi tak tahu lagi sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Sembahyang sunat lepas subuh buat lagi sembahyang sunat. Maksudnya orang mencerita hak dia. Dengan sebab apa? Dia dah buat betul lah tadi tu kan. Maksudnya dia mendatangkan orang fitnah pada diri dia, mengata dia. Dah tua-tua pun lagi buat lagi sembahyang sunat ba'diyah lagi. Mana ada lepas sembahyang asar buat lagi sembahyang asar, buat sunat lagi. Umpamanya. Ni. Padahal dia untuk qada tadi tu. Qada sembahyang sunat qabliyah asar dia tak buat tadi tu. Dia buat pada selepas pada sembahyang fardu asar. Ini maksudnya tadi tu. Jadi jangan lakukan di khalayak umum. Terutama kepada anak-anak muda yang baru nak belajar ni, maksudnya tadi kan, dia akan menjadi contoh pada perbuatan tadi itu. Maka boleh buatlah kat rumah nanti. Waktu duha nanti boleh buat. Dia katakan. Boleh disambungkan dengan waktu duha tadi itu. Boleh dah kan? Misalnya qabliyah yang dia buat tadi subuh tadi boleh. Lepas tu sembahyang duha. Bolehlah dia buat tadi tu. Ni apa lagi kita sambung lagi sikit. Sikit lagi ya. Kita takut. Itulah. Kita takut kan maksudnya. Apa dia dah belajar dalam ustaz dah bagi tahu dah kan dalam sekolah petang tu kan, perkara-perkara yang diharamkan sembahyang selepas waktu asar, selepas waktu subuh. Dia tengok orang ni sembahyang lepas subuh dia sembahyang pula lagi. Lepas asar dia sembahyang pula lagi. Jadi dia katakan, boleh rupanya. Tengok orang yang sembahyang tu pakai serban, pakai apa. Mesti dia tahu lagi kan. Dia melakukan perkara tu. Jadi tak boleh buat tu. Maksudnya, perbuatan dia menjadi fitnah kepada orang. Jaga makan lakukan. Boleh dibuatkan waktu apa? Kalau lepas waktu asar, maksudnya selepas sembahyang maghrib, boleh dia buat nak qada asar dia tadi tu. Boleh dilaksanakan. Maksudnya. Boleh? Gitu. Kita ambil sikit lagi dah kan lepas tu. Mana tadi? Tadi dah hilang mana mata pandangan tadi. Macam mana? Buat kat rumah. Itu yang bagusnya buat di rumah. Masuk dalam bilik, laksanakan seorang-seorang di rumah. Itu dia kan. Tetapi kita kena ingat satu kan. Andai kata kita ada qada yang wajib, kita tak laksanakan, kita utamakan sunat, ini yang kita takut ni. Takutkan sunat tu tak terangkat. Qada dah ada situ dah. Qada sembahyang wajib kita zaman muda-muda kita ada. Melainkan kita memang ada rutin, kita latih diri kita. Kita tahu kita ada sembahyang zaman-zaman kita muda tu kita tinggal. Sembahyang-sembahyang wajib kita kan. Satu hari tak sembahyang, subuh sampai isyak tak sembahyang. Kita dah pernah lakukan benda tadi. Kita tahu kan. Jadi hendaklah kita ni membayarkannya dengan sedikit demi sedikit. Bangun tengah malam ataupun zuhur, buat sembahyang qada zuhur. Lepas tu lepas zuhur buat lagi qada zuhur. Jadi orang yang begini bolehlah ia melaksanakan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Boleh dilakukan. Tapi kalau dia tidak langsung melakukan sembahyang berganti-ganti sembahyang, dia nak buat sembahyang, kata ulama, maka sembahyang itu tertolak begitu saja. Ini maksudnya dia katakan. Tapi ada ulama mengatakan tak.
Tapi kita ulama Syafi'i memberatkan dalam kitab ni juga mengatakan naklah dikatakan tidak boleh mereka tadi yang ada hutang yang wajib sembahyang maka mengerjakan sembahyang sunat tadi. Naklah ia penuhkan sembahyang qada dia. Selepas sembahyang fardu masuk sembahyang qada. Selepas ni masukkan qada. Maksudnya kalau orang ni ada buat sentiasa dia tu barulah dia melaksanakan sembahyang itu tadi dikatakan. Membaca ayat sujud tilawah di luar solat dengan kasat semata-mata hendak sujud adalah makruh. Dan jika dilakunya di waktu haram, karahah, maka haram hukumnya. Dan jika niat seperti ini ketika dalam solat, dan jika niat seperti ini ada ketika dalam solat, maka batallah solatnya. Niat apa? Niat dia nak membaca surah sejadah di dalam sembahyang. Ada niat dah. Niat aku nak sembahyang isyak ni, nak baca surah ni. Surah ni ada ayat sejadah, aku nak baca. Niat itu dia tak boleh. Ada tujuan dia nak membaca tadi. Itu tak boleh. Itu maksud dia katakan tidak dibolehkan tadi kan. Jika niat seperti ini ada ketika dalam solat, maka batallah solatnya bila ia sujud kerana dikira ia menambah rukun fi'li, rukun perbuatan dia kata kat sini. Tetapi kalau ia berlaku pada solat subuh hari Jumaat, maka tidak batallah solatnya. Pada subuh Jumaat, maka dia dibolehkan tadi kan. Seperti kita dengar selalu kan, baca surah As-Sajadah. Dia katakan tadi kan. Dan mengikut Imam Ramli, solatnya tidak batal kalau surah yang ia baca pada subuh hari Jumaat adalah surah Sajadah. Tetapi jika lain surah, maka makruh hukumnya. Ni dia kata, itu pula dia kata Imam Ramli mengatakan. Daripada Imam Ramli, maka lain pada surah Sajadah, dia baca walaupun surah tu ada sejadah, sujud, maka tidak boleh pula, makruh hukum dia tadi kata itu. Kata Ibnu Hajar pula, maka tidak makruh. Jadi ada dua pendapat Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar, dua-dua tu adalah yang berpegang pada mazhab Imam Syafi'i juga. Cuma bezanya imam kita banyak mengambil pada Imam Ibnu Hajar. Belah-belah Mesir banyak dari ambil pendapat Imam Ramli. Itu beza je tadi tu. Kita banyakkan mengambil daripada apa yang dikiaskan daripada Imam Ibnu Hajar, daripada Imam Syafi'i juga diambil tadi kan. Dan Imam Ramli sama juga Imam Syafi'i, tapi ada lain sikit dia punya khilaf. Maka pendapat itu ada dua pendapat dia kata kat sini. Tetapi jika lain surah, maka kata Imam Ramli maka jika lain surah, maka makruh hukumnya. Ketika kena baca surah Sajadah. Kata Imam Ibn Hajar pula, maka tidak makruh sekalipun surah yang ia baca itu bukan surah Sajadah, maka surah lain tapi ada sujud sejadah kat situ dia katakan. Dia katakan. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang satu lagi yang akan datang kan. Kita cuba sambung balik bab tilawah tadi. Kenapa ada mengatakan ada persoalan mengatakan maka tidak boleh kita membaca surah sejadah selain daripada subuh Jumaat. Melainkan imam itu memang dia baca Al-Quran satu muka sampai pada sejadah, maka itu boleh. Itu maka tidak menjadi salah pada itu. Tetapi kalau saja kita pilih nak membaca surah itu sejadah muka duduk, maka itu yang dikatakan tidak boleh. Ini dikatakan. Ada mengatakan batal, ada mengatakan makruh perbuatan itu dikatakan. Dan sekiranya kalau berlaku begitu, hendaklah si imam memberi faham kepada makmum dahulu bahawa ketikanya kalau ataupun imam membaca surah-surah yang daripada satu muka sampai pada muka yang sujud tadi tu, maka imam naklah menoleh kepada makmum memberitahu kepada bahawa dalam surah yang kita nak baca ni, ayat kita bacakan ada dalam tu surut sejadah supaya makmum bersedia. Maksudnya supaya itu kan. Wallahu alam bisawab. Bukan apa ini kan, maka memberi faham manakan tugas imam yang ni tidak menjadi atas makmum menjadi keliru ketika melakukan sembahyang bersama dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa aulad masyayikhna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمانة من العذاب ونسم من الجنة وارزقنا النظر إلى الكريم اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقولك يا عزيز يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل منكم منا ومنكم تقبل يا كريم